Badar. Dan bayangkan sahabat-sahabat dalam keadaan cuaca yang panas terik, berpuasa berperang lagi. Sementara Ramadan tu dia berasal dari perkataan ramad, maknanya panas membakar. Itu makanya di Jazirah Arab tu macam ni memang panas tuan, memang panas cuaca kan. Kalau keluar rumah tak pakai alas kaki akan melecur kaki tuan. Namun panas membakar tu boleh juga dipakaikan di daerah kita walaupun kita pada musim Ramadan hujan kan. Sebab disebutkan juga panas membakar ni disebutkan juga kerana puasa ni dia boleh membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis Rasulullah menyebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ikhlas kerana Allah, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa yang lepas. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam perang Badar ni sebagaimana yang kita maklum, tentera kafir Quraisy mengalami kalah, bahkan panglima perangnya Abu Jahal pun terbunuh. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, 70 daripada mereka ditawan. Kemudian pada tahun ketiga Hijrah berlaku pula perang Uhud sebagai menuntut bela atas kematian orang-orang saudara mara mereka. Dalam perang Uhud ni pada pusingan awal tentera Islam menang, tetapi apabila orang yang sepatutnya berada di bukit Jabal Rumah tu tuan-tuan, yang Rasulullah pesan apa pun berlaku jangan tinggal bukit ini. Tapi oleh kerana nampak di bawah orang sahabat-sahabat dah muda berebut ghanimah, jadi yang di atas ni tak dapat bagian, nampak kita ni kita. Akhirnya ditinggalkan tempat yang strategi tersebut. Khalid bin Walid ketika itu berperang bagi pihak kafir Quraisy, dia pusing kan, dia U-turn dan menyerang tentera Islam. Dan ketika itu setidak-tidaknya 70 orang syahid, termasuk bapa saudara Nabi sendiri Sayyidina Hamzah, dan seorang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pun terbunuh. Rasulullah SAW sendiri pun luka-luka dalam peperangan tersebut. Okey. Selepas berlakunya perang Badar dan perang Uhud ni tuan-tuan, suasana aman seketika sajalah kan? Aman seketika. Dan ketika aman inilah tuan-tuan dipergunakan oleh kalangan sahabat untuk belajar ilmu, untuk membaca Al-Quran kan. Masjid Nabi dikatakan di hari-hari dipenuhi oleh kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apabila solat berjamaah, azan dikumandangkan, mereka datang. Lepas azan mereka pun keluar, fantasiru wa iza qudiyatis solah fantasiru fil ardh. Pas mayang mereka pun bertebar di permukaan bumi. Tapi ada juga yang tetap dalam masjid tersebut tuan-tuan untuk belajar ilmu agama tuan-tuan. Okey, dalam suasana tenang begini, sahabat-sahabat pun tuan-tuan menguruskan kehidupan mereka dengan baik. Disebutkan dalam satu kisah pada selepas masa tenang ini, satu hari Umar bin Khattab menemui Sayyidina Uthman. Umar berkata, wahai saudaraku Uthman, engkau baru saja kematian isteri. Ni Uthman ni Ruqayyah anak Nabi meninggal. Itu makanya Uthman tak ikut perang Badar tuan-tuan. Rasulullah SAW suruh menjaga Ruqayyah yang sakit. Jadi kata Umar, engkau baru saja kematian isteri, sementara anakku Sayyidatina Hafsah baru saja kehilangan suami. Maka aku tawarkan kepadamu wahai Uthman, mau tak engkau berkahwin dengan anakku? Umar datang jumpa Uthman, tawarkan anak tuan-tuan untuk Uthman bin Affan menjadi menantunya. Itulah indahnya ukhuwah ketika itu tuan-tuan. Bayangkan Uthman, Umar, Abu Bakar, Rasulullah ni jarak usia mereka tak sejauh mana tuan-tuan. Mereka lebih kurang sebaya begitu. Tuan bayangkan tuan meninggal dalam rumah, anak saya, menantu saya pula meninggal. Jadi saya jumpa dengan tuan
untuk tawarkan anak saya. Kalau sekarang ni orang kata apa gila ke dia ni kan. Tapi itulah indah Allah ketika itu. Lalu Uthman bin Affan pun berkata, wahai saudaraku Umar, dia kata, berilah aku masa satu malam untuk aku fikirkan. Dan okeylah, kata Umar, harap-harap engkau bersetujulah dengan tawaranku ini. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, besok paginya selepas subuh, Umar bin Khattab segera menemui Uthman bin Affan bagi menuntut janjinya semalam. Maka dia tanyakan kepada Uthman, bagaimana Uthman keputusannya? Maka Uthman pun berkata, terima kasihlah wahai saudaraku Umar, dia kata, atas tawaran yang engkau berikan kepadaku. Namun aku rasa aku belum lagi berniat untuk berkahwin lagi. Setelah kewafatan Ruqayyah ni, aku belum berniat lagi untuk menikah. Carilah orang lain. Maknanya secara terus terang Uthman bin Affan menolak tawaran Umar bin Khattab. Okay. Setelah Uthman menolak, Umar berjumpa pula dengan Abu Bakar. Dan Uthman duda Abu Bakar ni ada isteri tu kan. Tapi Umar datang kepada Abu Bakar pun sama, wahai saudaraku Abu Bakar, aku tawarkan anakku Hafsah kepadamu. Dia perlukan suami untuk melindungi dan membimbing dia. Namun Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, apabila Umar memberikan tawaran begitu, dia seolah memikirkan sesuatu. Dia tidak memberikan jawapan apa-apa. Dan Umar tawar sekali lagi, wahai Abu Bakar, aku tawarkan engkau menjadi suami kepada anakku Hafsah. Tawaran yang kedua ni, Abu Bakar memalingkan mukanya. Langsung dia tak bagi jawapan apa-apa. Nak kata tidak pun tidak, nak kata ya pun tidak. Inilah yang menyebabkan Umar marah ni. Marah lah, orang bagi tawaran anak dia buat dia buat tak tahu. Lalu Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata Umar, aku menemui Uthman menawarkan anakku Hafsah untuk diperistrikan. Uthman secara terus terang dia menolak tawaran aku. Tapi yang aku panas ni, kata Abu Bakar, apabila aku tawarkan kepada dia buat tak tahu je. Cakap ya pun ya, cakap tidak pun tidak. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, wahai saudaraku Umar, kata Nabi SAW, mau tak kamu kalau anakmu Hafsah itu dijodohkan dengan seorang laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman? Rasulullah kata begitu. Tentu saja setuju ya Rasulullah, kata Umar. Siapa lelaki itu? Umar tanya begitu. Masa itulah tuan-tuan, Abu Bakar, Rasulullah SAW menawarkan, dan aku berhasrat untuk memperistrikan anakmu Hafsah. Ini satu kegembiraan yang luar biasa kepada Umar bin Khattab, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi mertuanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, tuan-tuan, bagi saya, bagi kita pun satu kebanggaan kalau dapat menantu baik kan. Menantu yang rajin ke surau, yang rajin ke masjid. Siapa yang tak sejuk hati tu kan? Tapi hari ini ramai menantu yang jadi hantu tu. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Rasulullah tawarkan begitu, maka Umar pun gembira sebab dia akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah bahasanya utusan Allah ni adalah merupakan menantu dia. Jadi kalau kita cerita pasal kroni, tuan-tuan, Rasulullah ni, Khulafa' Ar-Rasyidin ni semua kroni dia. Tuan-tuan cerita Abu Bakar, bapa mentua Rasul, sebab Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah kan. Umar pun adalah bapa mertua Rasul sebab Rasulullah berkahwin dengan Hafsah. Uthman menantu dia. Nanti saya akan ceritakan tentang Uthman ni kan. Dan yang Ali bin Abi Talib juga menantu Nabi sebab Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah.
Jadi keempat-empat Khulafa' Rasyidin tuan-tuan semuanya adalah saudara rapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi setelah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Hafsah perempuan, Umar pun berjumpa dengan Abu Bakar. Umar ulang balik, Abu Bakar, aku masih marah dengan kau. Umar kata, ya, aku tawarkan dengan Uthman, anak aku. Dia cakap terus terang yang dia belum lagi bersedia untuk berkahwin. Tapi apabila aku jumpa dengan kau, sampai sekarang tak ada jawapan. Umar kata, sampai sekarang tak ada jawapan. Kau cakap iya pun iya, tidak pun tidak. Apa sebetulnya yang berlaku? Maka ketika itu tuan-tuan, Abu Bakar pun berkata, wahai saudaraku Umar, aku sebenarnya dah dapat tahu risik-risik. Dia kata yang Rasulullah nak pinang anak kau. Dan Abu Bakar kata macam tu. Jadi maka dari itu aku tak bagi jawapan apa-apa. Tapi kalau Rasulullah SAW tak jadi, confirm aku akan pinang anak kau. Abu Bakar kata begitu, tuan. Sedang dua sahabat ni berbual-bual, tuan-tuan, datang Uthman bin Affan datang. Maka Uthman datang dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Maka Abu Bakar pun kata, wahai saudaraku Uthman, apa yang berlaku kepada dirimu sehingga aku lihat wajahmu begitu berseri-seri hari ini? Maka Uthman pun berkata, wahai dua orang sahabatku, ada kalanya kita bersedih, ada kalanya kita ketawa. Dia kata, tadi seketika berjumpa dengan Nabi, aku bersedih, dan apabila bertemu denganmu, aku gembira. Seolah-olah dia berteka-teki. Lantas Umar kata, apa sebenarnya yang berlaku? Ceritakanlah kepada kami. Maka Uthman pun berkata, tadi ketika aku berjumpa dengan Nabi SAW, aku menangis di hadapannya, sebab aku tidak lagi menjadi menantunya. Dia kata, sebab isterinya Ruqayyah meninggal kan, sebab aku tidak lagi menjadi menantunya. Aku menangis di hadapan Nabi. Kemudian kata Uthman bin Affan, tiba-tiba Rasulullah berkata, gembiralah wahai sahabatku Uthman, kata Nabi SAW. Malaikat Jibril baru saja menyampaikan kepadaku perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar engkau dikahwinkan dengan Ruqayyah Ummi Kalsum. Allah Tuhan perintah, kata Nabi. Allah perintahkan kepada aku supaya mengawinkan engkau dengan Ummi Kalsum, saudara daripada Ruqayyah. Ummi Kalsum adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi itulah yang menyebabkan aku gembira, wahai sahabatku, kata Uthman bin Affan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka berkahwinlah Uthman bin Affan dengan Ummi Kalsum, saudara kepada Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentulah Ummi Kalsum gembira sebab mendapat suami yang baik berbanding dengan suaminya yang dulu. Suami Ummi Kalsum dahulu, tuan-tuan, bernama Utaibah bin Abu Lahab. Dan dua orang anak Nabi ni, tuan-tuan, sebelum Rasulullah SAW dilantikkan menjadi Rasul, dikawinkan dengan dua orang anak Abu Lahab. Utbah berkawin dengan Ruqayyah, Utaibah berkawin dengan Ummi Kalsum. Lalu apabila Rasulullah SAW menerima wahyu dan menyampaikan risalah Islam, tuan-tuan, maka ketika itu Abu Lahab, tuan-tuan, memaksa anaknya supaya menceraikan anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Maka Utbah, tuan-tuan, Utbah bin Abu Lahab ni, dia menceraikan Ruqayyah dengan baik, tapi tidak dengan Utaibah. Utaibah, tuan-tuan, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, aku tidak membenarkan kerasulanmu. Utaibah kata, dan aku tolak ajaran yang engkau bawa. Ni anak kamu, Ummi Kalsum, aku ceraikan dia untuk selama-lamanya. Dia dengan kasar, dengan kurang hajar, Utaibah ni berjumpa Nabi SAW, memulangkan Ummi Kalsum. Rasulullah SAW tidak respon apa-apa, mana sudah sabar dengan sikap yang begitu kasar yang dilakukan oleh Utaibah. Namun demikian, tuan-tuan, Utaibah ni, tuan-tuan, bukan saja ungkapan kasar yang dilontarkan kepada Nabi, bahkan dikatakan, tuan-tuan, dia lebih agresif, ditendangnya pinggang Nabi SAW.
menyebabkan Rasulullah jatuh tersungkur, kesakitan, ditindang pinggang Nabi. Maka ketika itulah Rasulullah SAW berkata, wahai Utaibah, ingat, engkau akan dibaham daripada seekor anjing-anjing Allah. Rasulullah kata macam tu, engkau akan dibaham oleh salah seekor daripada anjing-anjing Allah. Rasulullah kata demikian kepada Utaibah. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika satu ketika Utaibah tuan pergi berdagang ke negeri Syam, dan Abu Lahab pun pesan supaya jaga dia betul-betul, sebab teringat apa yang dikatakan oleh Nabi, mana kalau jalan tu mesti di tengah Utaibah, kalau tidur dalam kemah tu mesti letak di tengah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, janji Allah, seekor singa di padang pasir tersebut yang dicari Utaibah, akhirnya Utaibah mati dibahang oleh seekor singa. Benarlah apa yang dikatakan Nabi, engkau akan dibahang oleh seekor daripada anjing-anjing Allah, kata Utaibah. Jadi tuan-tuan, kepada Ummi Kalsum tuan-tuan, tentulah dia bergembira dapat suami yang baik seperti Utsman bin Affan. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam perkara ini pun tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, wahai Umar, Hafsah mendapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman, sementara Utsman pula mendapat isteri yang lebih baik daripada Hafsah, iaitu Ummi Kalsum. Ketika itu Abu Bakar kata, ya Rasulullah, beruntung sangat Utsman dapat 2 kali berkahwin dengan anakmu. Ini yang ungkapan ini tuan-tuan, Rasulullah SAW ungkapkan satu perkataan tuan-tuan bagi memuliakan Utsman bin Affan. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, sekiranya aku memiliki 40 orang anak perempuan, aku akan kawinkan satu persatu sehingga semuanya akan menjadi isteri Utsman bin Affan. Haruslah pernah kata begitu tuan-tuan. Ini nak menggambarkan betapa Utsman bin Affan ni kedudukannya begitu istimewa di hadapan Nabi SAW. Orang alim, orang yang tawadhu, orang yang pemalu, tuan-tuan. Kan? Kalau malam-malam Ramadan macam ni tuan-tuan, Utsman bin Affan tu satu malam dia sembahyang baca 30 juzuk Al-Quran, tuan. 30 juzuk Al-Quran satu malam Utsman bin Affan. Dia mati pun dibunuh oleh pemberontak yang darah itu mengalir di atas mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan itu makanya istimewa dia di sisi baginda Rasulullah SAW, dan dia orang yang pemalu. Ingat saya pernah ceritakan satu ketika Rasulullah berada di rumah Sayyidatina Aisyah, tiba-tiba Abu Bakar minta izin masuk. Ketika itu kaki Nabi terselak, kain betis dia nampak. Rasulullah tak betulkan, tak tutup betis itu. Tak lama kemudian Umar pula minta izin masuk, pun Rasulullah biarkan saja kain yang terselak. Tapi selepas tu Utsman bagi salam nak minta izin masuk, Rasulullah cepat-cepat tutup. Kemudian baru biarkan Utsman masuk. Setelah 3 sahabat ni pergi, Aisyah tanya, ya Rasulullah, apabila ayahku Abu Bakar masuk, kau tak baiki kain kau yang terselak tadi? Begitu juga dengan Umar. Tapi kenapa Utsman masuk kau cepat-cepat perbaiki, tutup? Apa kata Nabi SAW? Wahai isteriku Aisyah, usahakan aku malu kepada Utsman. Malaikat pun malu dengan dia. Malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Allah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita berikutnya, anak Nabi SAW tuan-tuan, di samping Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, ada lagi seorang nama dia Zainab. Zainab ni juga anak Nabi SAW. Zainab ni dia dikahwinkan dengan seorang laki-laki bernama Abul As. Apabila Utbah dan Utaibah menceraikan isteri masing-masing, Ruqayyah dan Ummi Kalsum, tapi tidak dengan Abul As, dia tidak menceraikan Zainab. Itu makanya ketika Ruqayyah Ummi Kalsum hijrah ke Madinah, Zainab tak ikut sebab dia tidak diceraikan oleh Abul As. Kemudian meletus perang Badar.
apabila perang Badar, tuan-tuan, Abul As ni ikut serta berperang bagi pihak kafir Quraisy. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dalam perang ini ada 70 orang tentera kafir Quraisy yang ditawan oleh tentera Islam. Salah seorang daripadanya adalah Abul As. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklum, 70 orang tawanan perang Badar ni, tuan-tuan, apabila Rasulullah dibawa ke Madinah, sampai satu wadi, sampai satu lembah, Rasulullah tanya kepada sahabat, kan, apa yang patut kita lakukan dengan 70 orang tentera Quraisy ini. Yang pertama yang memukakan pendapat tentulah Umar. Umar kata, ya Rasulullah, kalau menurut pendapatku tak ada dah, semua mereka ni naklah dipancung lehernya. Umar kata, sebab dia telah mendustakan ajaranmu, dan pada masa yang sama dia telah mengusir engkau daripada negeri tumpah darahmu Mekah. Pancung ya Rasulullah, pancung, kata Umar. Kemudian Umar kata, Aqil bin Abi Talib, adik saudara kepada Ali, pun ditawan ketua. Aqil bin Abi Talib serahkan kepada Ali, biar Ali yang pancung leher dia. Dan saudara aku serah kepada aku, biar aku sendiri yang pancung. Umar kata begitu. Rasulullah SAW tak bagi respon apa-apa terhadap pendapat Umar bin Khattab. Kemudian tanya pula kepada Abu Bakar, wahai anak Abu Quhafah, apa pendapatmu berkaitan tentang 70 orang tawanan perang ini? Maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, kalau menurut pendapatku 70 tawanan perang ini hendaklah kita bebaskan dengan meminta uang tebusan daripada keluarga mereka. Tu makanya tuan-tuan, Rasulullah timbang-timbang, akhirnya setuju dengan pendapat Abu Bakar. Jadi apabila setuju dengan pendapat Abu Bakar, pada masa yang sama tak setujulah dengan pendapat Umar. Jadi tuan-tuan, diputuskanlah 70 tawanan perang ini diminta uang tebusan, dibebaskan, diminta uang tebusan daripada keluarga mereka, dan bagi yang tak mampu hendaklah mengajar, menulis, membaca beberapa orang penduduk Madinah. Setelah keputusan dibuat, turun wahyu daripada Allah. Al-Anfal ayat 67, ayat yang menceritakan bahwasanya Allah kata tidak patut seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum mereka dapat melumpuhkan musuhnya di permukaan bumi. Engkau menghendaki habuan harta benda dunia, sementara aku ingin memberikan pahala akhirat untukmu. Ini makna teguran daripada Allah SWT atas keputusan yang dibuat oleh Nabi yang minta uang tebusan tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, apabila turun wahyu ini, menangislah Rasulullah dan Abu Bakar, sebab keputusan dah dibuat dah, tapi dapat teguran daripada Allah. Maknanya pendapat yang betul pendapat Umar lah. Jadi apabila Rasulullah, Abu Bakar menangis, tuan-tuan, Umar datang, wahai sahabatku ya Rasulullah, Abu Bakar, apa gerangan yang menyebabkan engkau berdua menangis? Maka Abu Bakar, Rasulullah pun kata, ya Rasul, wahai Umar, sebenarnya berkaitan tentang 70 tawanan perang itu, yang benarnya adalah pendapat. Aku telah mendapat teguran daripada Allah SWT. Umar bin Khattab pun tertunduk, tuan-tuan, tertunduk, dan air mata pun menetes. Dia pun menangis sama, tuan-tuan, walaupun pendapatnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya jiwa, betapa besarnya hati Umar. Inilah yang sepatut kita contohi, akhlak-akhlak semacam ini, tuan-tuan. Walaupun dia dah kemukakan pendapat dia ditolak, kemudian tuan-tuan dibenarkan. Yang membenarnya bukan calon-calon Allah. Agak-agaknya kalau kita lah, tuan-tuan, situasi ini berlaku pada kita, tentu kita akan kata, aku dah cakap awal-awal dah, kamu semua pekak badak, tak mau dengar cakap aku. Kita mesti cakap macam tu, tuan-tuan. Tapi Umar bin Khattab, tuan-tuan, Allahu Akbar, dia turut serta menangis, mengalirkan air mata. Bukan sekali, tuan-tuan, tak silap saya ada 6 kali, tuan-tuan, pendapat Umar ini dibenarkan oleh Allah. Tentunya maka kata Nabi SAW, kalau adalah Nabi selepas aku, orangnya adalah Umar bin Khattab, kata Nabi SAW. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia berkaitan tentang 70 tawanan tadi, tuan-tuan. Salah satu di antaranya adalah Abul As, suami kepada Zainab. Maka Zainab ni, tuan-tuan, dia nak tebus suami dia. Nak tebus suami dia, dia kirim apa? Dia kirim rantai yang dihadiahkan oleh Sayyidatina Khadijah kepadanya. Dikirim, ada seorang lelaki bernama Amru bawa rantai itu pergi ke Madinah,
serahkan kepada Nabi bagi tujuan untuk membebaskan suami dia. Allah. Maka Rasulullah SAW, tuan-tuan, apabila melihat rantai kepunyaan Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab pada hari perkahwinannya, ini yang menyebabkan Rasulullah sebab tak mampu memendung air mata. Kemudian Rasulullah segera jumpa sahabat untuk bincang perkara ini. Akhirnya sahabat setuju untuk membebaskan Abul As, tapi dengan satu syarat. Satu syarat maknanya Abul As mesti menceraikan Zainab, sebab dia orang tak layak bersama. Zainab dah masuk Islam, sementara Abul As tak masuk Islam. Dia Rasulullah SAW mengirim 2 orang Ansar, tuan-tuan, untuk mengiringi Abul As ke Mekah sampai ke pinggir kota Mekah, kan? Kemudian pada masa yang sama meminta supaya Abul As mengirim Zainab kepada 2 orang Ansar ini untuk dibawa ke Madinah. Apabila sampai di rumah, Abul As disambut oleh Zainab dengan gembira kerana suaminya selamat sampai. Namun demikian, kegembiraan itu tidak berlangsung lama, kerana Abul As kata, engkau mesti berangkat ke Madinah, sebab itu sebagai syarat perjanjian Rasulullah SAW membebas aku. Zainab akurlah. Kemudian Abul As, tuan-tuan, menyerahkan seekor unta untuk ditunggangi oleh Zainab. Kemudian Zainab pun keluar dari Mekah, tuan-tuan. Mana nak keluar Mekah ni, tuan-tuan, Abu Sufyan bersama dengan pengiring dia berkata, wahai Zainab, kau tidak dibenarkan keluar daripada Mekah. Abu Sufyan pula menghalang. Jadi tuan-tuan, Zainab tak berpedulikan, dia terus memucut untanya. Maka Abu Sufyan ketika ini menyuruh salah seorang daripada pengiring itu, tuan, untuk menombak unta Zainab. Akhirnya seorang lelaki tompak unta Zainab tu, tuan-tuan, kena perut. Akhirnya unta tu tersungkur dan Zainab pun jatuh tersungkur. Masa ni Zainab sedang mengandung, tuan, dan dia gugur anak yang dalam kandungan tu. Allah. Tuan-tuan bayangkan, nak memelihara iman, nak memelihara akidah, tuan-tuan, Zainab terpaksa menempuhi perjalanan yang getir, bersimbah darah badannya kerana gugur anak. Lalu 2 orang lelaki Ansar tadi segera memberikan pertolongan pada Zainab, dan Zainab akhirnya dapat dibawa ke Madinah. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sementara Abul As ini pula, tuan-tuan, bekas suami Zainab ni, tak berapa lama kemudian dia pergi berdagang ke negeri Syam. Maka dalam perjalanan dagang tu dia dirompak oleh sekumpulan penyamun. Namun Abul As ni dapat melarikan diri. Dia lari ke Madinah. Dan lari ke Madinah, dia jumpa dengan Zainab untuk minta diamankan. Dan Zainab pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, hai ayahanda, saya telah mengamankan bekas suami saya Abul As. Maka Rasulullah kata, aku akan mengamankan orang yang diamankan. Akhirnya Abul As ni masuk Islam, balik semua dengan Zainab. Itu dia punya akhirnya itu yang menjadi marah penduduk Mekah tu, marah kepada Nabi SAW, marah kepada Abul As. Dan inilah sedikit sirah, tuan-tuan, nak menggambarkan betapa ukhuwah, terutama pada Umar bin Khattab tadi, ukhuwah yang kasih sayang, sehingga dia sanggup menawarkan anaknya kepada sahabat-sahabatnya. Ukhuwah kasih sayang macam ini yang tak ada hari ini, tuan-tuan. Yang ada hari ini adalah saling benci-membenci, saling fitnah-memfitnah antara kita sesama Islam. Bahkan bukan saling fitnah-memfitnah, saling bunuh-membunuh, tuan-tuan. Di Syria tak habis lagi. Ini baru-baru ni saya tengok di Syria dilepaskan bom. Bashar al-Assad menjatuhkan satu bom. Ramai yang terbunuh. Di Yaman pun berperkara. Itu dah, dia orang bukan Islam memang selamanya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di Uyghur di China, kan, nak puasa pun tak boleh, dilarang mereka berpuasa, kan? Nak pergi masjid pun, remaja-remaja nak pergi masjid pun tak boleh, tuan. Allahu Akbar. Jadi kita sesama Islam bergaduh, jadi lemah, orang lain pun tindas kita. Di Palestin tak habis lagi. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan puasa, ibadah Ramadan, pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan, dapat mentarbiah saya, dapat mentarbiah kita semua untuk menjadi insan-insan yang berhati bersih, yang berhati lembut, sehingga kita
saling menyayangi antara satu sama lain. Barang siapa yang menyayangi penduduk di bumi, maka kita akan disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Saya rasa itu saja sebagai renungan pada tengah hari ini. Ya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salat as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.